Insiden tragis melibatkan seorang lelaki, orang kurang upaya, OKU, yang dikenali sebagai Pai Jang, telah mencetuskan kemarahan dan rasa simpati masyarakat. Walaupun memang aku bersalah. Selepas beberapa video yang merakamkan kejadian itu menjadi tular, Pai Jang yang merupakan bekas pelajar SMKA Sheikh Abdul Malik Rashams telah dipukul dengan kejam di Pasar Pagi, Padang Astaka, Kemaman. Mangsa yang mengalami gangguan mental dipercayai terbabit dalam insiden selepas motosikalnya didakwa ditendang sehingga menyebabkan beliau hilang kawalan dan melanggar sebuah gerai menjual mie goreng. Malangnya, kejadian itu bertukar menjadi lebih buruk apabila beberapa individu bertindak kasar terhadap mangsa yang jelas berada dalam keadaan tidak stabil. Sahabat-sahabat mengimbau kenangan Pai Jang. Menurut rakan sekolah mangsa, Pai Jang merupakan seorang yang aktif dalam sukan semasa zaman persekolahan, terutamanya hoki. Beliau dikenali sebagai seorang yang periang, suka bergurau, dan disenangi ramai. Namun selepas tamat sijil pelajaran Malaysia, SPM, Pai Jang diuji dengan masalah kesihatan mental yang menyebabkan kehidupannya berubah. Walaupun begitu, rakan-rakan seangkatan yang dikenali sebagai Syams 95 tetap menjaga hubungan dan mengikuti perkembangan beliau. Pai Jang seorang yang kami hormati. Walaupun dia ada masalah mental, dia tak pernah bertindak ganas. Dia hanya kadang-kadang bercakap kasar, tetapi dia tetap seorang yang ceria dan suka membantu, kata seorang rakan sekolahnya yang enggan dikenali. Kronologi kejadian. Berdasarkan video-video yang tersebar, kejadian bermula apabila motosikal Pai Jang didakwa ditendang sehingga menyebabkan beliau melanggar gerai mie goreng. Ketika cuba menjelaskan keadaan, Pai Jang yang dalam keadaan tertekan telah menjadi sasaran kemarahan orang ramai. Dalam salah satu video, seorang lelaki berbaju hitam dilihat cuba melindungi Pai Jang dengan menegaskan bahawa mangsa adalah OKU. Dia dok betul, tidak siuman. Kalau mung dok bahang pukul, orang dok betul, mung lah dok betul, ujar lelaki tersebut, menyeru agar orang ramai berhenti memukul mangsa. Namun, usaha itu tidak berjaya apabila beberapa individu terus mengasari Pai Jang dengan menendang dan menumbuk beliau tanpa belas kasihan. Lebih menyayat hati, terdapat video yang menunjukkan mangsa memohon maaf sambil menahan kesakitan, namun ia dibalas dengan sepak dan tumbukan tambahan. Sampai kawan tu minta maaf pun, sepak lagi muka dia. Regek lagi dia. Tambah lagi mie goreng dalam. Mangsa juga meminta air untuk membasuh muka, tetapi tiada siapa yang menghulurkan bantuan, memaksanya menggunakan air hujan sebelum dia sekali lagi diserang. Reaksi dan seruan keadilan. Kejadian ini menimbulkan kemarahan dalam kalangan masyarakat, khususnya rakan-rakan Pai Jang yang mengutuk tindakan tidak berperi kemanusiaan itu. Mereka menegaskan bahawa tidak ada sesiapa berhak mengasari seorang OKU, apatah lagi dalam keadaan di mana mangsa tidak memberikan ancaman fizikal kepada orang lain. Kami amat berharap pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap individu yang terlibat. Perbuatan mereka sangat memalukan, bukan sahaja kepada Islam tetapi juga kepada nilai kemanusiaan dan masyarakat Melayu, ujar Fazli, Wakil Syams 95. Rakan-rakan Pai Jang turut memulakan usaha mengumpul dana bagi membantu meringankan beban pemilik gerai yang terjejas akibat insiden itu. Pada masa sama, mereka sedang memberikan sokongan kepada Pai Jang dari segi perundangan, kesihatan dan kebajikan, tindakan dan harapan. Menurut laporan, Pai Jang kini dirawat di Wad Psikiatri Hospital Sultanah Nur Zahira, HSNZ, untuk penilaian lanjut. Rakan-rakan serta masyarakat menyeru agar pihak polis Diraja Malaysia, PDRM, menjalankan siasatan yang adil dan membawa pelaku ke muka pengadilan. Kejadian ini menjadi pengajaran kepada masyarakat tentang kepentingan memahami dan menghormati individu OKU, khususnya mereka yang mengalami masalah mental. Bantuan dan sokongan harus diutamakan, bukannya kekerasan yang hanya mencerminkan sifat tidak berperi kemanusiaan.
Sebagai umat Islam, tindakan seumpama ini amat bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan sifat belas kasihan dan membantu mereka yang memerlukan. Semoga kejadian ini membuka mata semua pihak untuk lebih prihatin terhadap golongan yang memerlukan perhatian dan perlindungan. Semoga keadilan untuk Paijang dapat ditegakkan dan semoga Allah memberikan kesembuhan serta perlindungan kepadanya.